Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan. Allah masih memilih kita untuk berbuat kebaikan. Sama-sama kita minta dengan Allah, mudah-mudahan Allah istiqamahkan kebaikan ni sehingga akhir hayat kita, insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, situ. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang ketiga, sebab dapat engkau meninggalkan tadbir itu. Kenapa kita kena tinggalkan tadbir diri kita? Sebab nafsu kita tak selesai. Nafsu amarah kita, nafsu lawamah, mulhimah kita. Sebab orang yang bernafsu dengan nafsu mutmainnah ini, orang yang tenang dengan segala tadbir Allah. Kita ni orang yang masih lagi bergelumang, masih lagi bersama-sama dengan nafsu yang tidak baik. Sebab apa? Sebab mazmumah kita terlalu besar. Jadi kadang-kala kita ini rasa apa yang kita buat ni betul, rupanya salah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab rasa kita ni tak betul, sebab rasa kita dengan nafsu yang tidak selesai. Mazmumah kita ni banyak yang tak selesai. Tapi orang yang berada dalam mutmainnah ni, dia dah berada dalam nafsu yang tenang. Mereka ini sampai kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi golongan ini golongan yang tak payah dah nak bicara pasal ni. Tak payah dah. Sebab mereka melihat batu dan emas tu sama. Keji dan puji itu sama. Kita orang puji kita pun kita jatuh. Apatah lagi orang keji kita. Orang puji kita pun tak selamat. Apa lagi orang keji kita. Sebab itu orang yang boleh menyamai dua perkara, antara keji dan puji, antara batu dan emas. Jadi orang ni selamatlah. Selamat. Dah kira selamat, kita tak boleh. Kita masih lagi. Kenapa? Kerana kita duduk tempat keji puji kena sama. Sebab ini sifat hamba Allah. Apabila orang jahil itu berkata kepada kamu, maknanya maki kamu, kata kamu dan sebagainya, kita boleh sampai tahap qalu salama. Jadi kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Dan inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Kita tak boleh di situ. Maka kita telah berusaha dengan berbagai kaedah. Sebab itu ulama-ulama terdahulu mereka cuba bersihkan perkara ini untuk dapat sampai ke tahap itu dengan mujahadah. Mujahadah yang banyak. Macam mana mujahadah yang banyak? Ini yang dilalui oleh Awliyaillah, Zunun al-Masri, Hasan al-Basri. Mereka bermujahadah. Terus bermujahadah.
Ya, ini hebatnya kerana mereka mahu. Mereka mahu menuju ke situ. Ya, dan mereka berada di situ. Ya. Jadi kita ni tadi kena kena berusaha ke arah tersebut. Supaya apa? Kenapa kita kena usaha? Benda ni kena usaha betul. Sebab kita nak duduk pada tempat yang Allah sebut dalam Al-Quran. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim ni. Apa guna qalbin salim ni tadi? Ya. Alam ayat tu atallaha, mana cerita akhirat. Tapi qalbin salim ni kita kena laksanakan dalam dunia dulu. Ya. Tenang tak kita? Boleh tak kita berada dalam keadaan yang patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ini yang kita kena usaha, tuan-tuan. Sebab itu saya selalu jelaskan dalam kuliah saya, ilmu yang kita lalui ni tadi, jika tak boleh bawa kita dengan perkara yang baik, maka ilmu ni jadi sia-sia. Jadi sia-sia. Ini disebut oleh ulama, dan saya lupa namanya. Ada beberapa perkara yang menjadi sia-sia dalam diri kita. Ya. Sebab itu mereka yang nak tahu, mereka ini berpengetahuan, bertambah pengetahuan mereka, bertambah ilmu mereka, dilihat pada beberapa perkara, kata ulama. Yang pertama, lihat pada takarrub mereka. Dekatnya kita tu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat ni, tuan-tuan, diukur kepada zauqi, rasa. Rasa. Bukan macam ni. Saya kalau dalam hati saya dekat dengan tuan-tuan, maka timbul satu zauq, satu rasa apa dia? Kasih. Jadi teringat. Teringat ni maknanya zikir. Dia ada tanda. Bukan saja-saja kita sebut orang dekat. Orang dekat tu maknanya macam mana? Orang banyak semayang ke? Banyak ini ke tak? Maksud bila kata ilmu yang ada pada kita, jadi kita ni dekat kepada Allah. Ni tanda orang yang ditambahkan ilmu berada dalam ahlul ilmi, karamah ilmu itu. Bukan sekadar kita dari kulit ke kulit, lalu kita selesai. Saya habis dah mengaji. Tak mahu begitu. Sebab ulama tak pimpin kita begitu. Ulama pimpin kita daripada kulit ke kulit sehingga kita boleh salin kulit amarah dan kita menuju kepada kulit mutmainnah. Ini yang ulama suruh. Jadi ketika kita ni tadi ditambahkan ilmu pengetahuan, maka tanda dia takarrub, dekat. Yang kedua, dilihat kepada akhlak. Ketika bertambahnya ilmu kita ni tadi, maka di situ dilihat kepada akhlak kita. Akhlak ni tadi. Akhlak ni lah mahmudah, tuan-tuan. Akhlak ni yang kita sebut mahmudah ni tadi. Sifat mahmudah kita tambah baik. Kalau kita pemarah dulu, kita jadi orang sabar. Kalau kita dulu kita bakhil, kita jadi orang yang murah hati, yakni orang yang kaya hati kita. Kalau kita jadi orang yang sombong, maka kita rendah diri. Rendah diri. Makin kita rendah, makin kita turun. Sebab itu ulama ini, dia semakin ilmu dia, dia memahami akan ilmu dia, tatkala itu dia makin rendah diri. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab mana pun, tak ada ulama kata saya pandai. Dia kata saya bodoh. Dan dia kata aku adalah khadam bagi penuntut ilmu. Dia tak cakap dia guru kepada penuntut ilmu. Dia kata khadam. Ketika dia memahami akan ilmu yang ada pada dia dan dia melaksanakan, pada ketika itu dia makin rendah diri, bukan makin sombong. Sebab apa? Sebab mereka faham. Sombong macam mana sekalipun, balik masuk kubur. Kuat macam mana sekalipun, balik masuk kubur. Hebat macam mana sekalipun, balik masuk. Alim macam mana sekalipun, balik masuk kubur.
Ini masuk kubur. Kalau masuk kubur, kalau kita tak diterima oleh Allah, tidak ada muqabalah, tak diterima oleh Allah sebagai hamba Allah, ini yang kita biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim. Hablum min Allah senang nak buat, semayang, zikir, baca Quran, cukup senang. Tapi hablum minan nas gagal. Hablum minan nas gagal. Lagi-lagi kalau pada tempat murid, tuan-tuan. Pada tempat murid kadang-kadang, kenapa kadang-kadang kita kata, kenapa aku mengaji tak boleh dari sudut adab? Saya perkara itu yang paling saya jaga dalam ilmu. Sama ada guru ilmu saya ataupun daripada guru kerohanian saya, guru amal. Perkara itu paling penting. Bukan zikir yang kita tak. Iaitu ketika takdib kita. Saya sampai sekarang, berapa perkara yang dilarang oleh guru saya semasa hidup, walaupun sekarang mereka telah meninggal dunia, tetap saya tak buat. Tetap saya tak buat. Sebab apa? Sebab ini adabnya seorang murid kepada guru dia. Sebab itu kita kena jaga. Kemudian, yang ketiganya, ketika bertambah ilmu dia, bertambah tadi, bertambah takarub, bertambah akhlaknya. Yang ketiganya, maka bertambah silahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silah ni termasuk dalam musyahadah, penyaksian dia. Apa dia nak buat, dia sentiasa ingat dan dia melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyahadah ni, tuan-tuan, paling penting. Musyahadah ni kalau saya bahaskan daripada perkataan yang paling mudah nak faham. Sentiasa ingat Allah. Berkekalan ingat Allah. Ini perkataan yang paling mudah untuk kita faham. Maknanya kita sentiasa menyaksikan akan Allah, menyaksikan kebesaran Allah, lalu dengan penyaksian itu kita dapat kenal Allah. Kita dapat ingat Allah. Kita tak lupa. Sebab itu kalau kita nak tahu akidah kita ni kuat tak kuat, ni guru saya pesan. Nak diukur tauhid. Tauhid ni dalam. Nak mana nak ukur tauhid ni? Lihat pada kesempurnaan syariat. Nak tengok kuatnya tauhid kita, tengok pada kuatnya pelaksanaan syariat. Kalau kuat kita dalam pelaksanaan syariat, dalam semua bab. Jangan syariat ibadat saja, syariat muamalat. Antara kita, sama-sama kita ni ada syariat dia. Syariat zahir, syariat batin, syariat kekeluargaan. Maka tengok macam mana dia menyempurnakan syariat, kesungguhan dia menyempurnakan syariat, maka di situ lihatnya akan kekuatan tauhid dia. Itu juga pada pengajian kita sebelumnya, pada ayat atas tu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kenapa kita disuruh tawakal? Macam mana nak dapat tawakal? Macam mana kita boleh berserah dengan Allah? Pertama, mesti nak dapat tawakal. Yang pertama, Allahu. Yang pertama sekali, kena ada pengetahuan yang betul. Kenapa kita serahkan kepada Allah? Pengetahuan kita kena betul. Sebab yang boleh mencukupkan segala keperluan kita, segala perkara dalam hidup, hanya Allah. Hasbukallah. Cukuplah Allah itu yang mencukupkan kita. Sebab apa? Ini laluan yang kita lalu dalam hidup. Duit yang kita cari tak pernah cukup bagi kita. Nama tak pernah cukup. Kemuliaan tak pernah cukup. Dah mulia, nak mulia lagi. Apa benda yang kita cukup selain Allah Ta'ala? Kita rasa cukup selain daripada Allah. Mana ada, tuan-tuan? Tak ada. Tak ada rasa cukup. Sebab ilmunya, ketika itu kita melihat. Ketika aku berserah kepada Allah yang bersifat maha mencukupkan segala perkara, ketika itu kita bersandar kepada Allah.
Maka sandaran inilah yang menjadikan satu jalan. Macam mana? Kalau langsung kita membina kekuatan kerohanian. Kekuatan kerohanian ni termasuk kekuatan iman. Kita bina iman kita. Bina iman kita. Maka membina iman ni, ulama bagi jalan. Ada jalan membina iman ni tadi dalam mujahadah. Ya. Kita belajar sifat 20, ni jalan ilmu. Dah belajar sifat 20, macam mana pula kita nak mengamalkan sifat 20? Kena ada mujahadah, tuan-tuan. Ya. Kena ada mujahadah. Ya. Baik. Jadi kita belajar ni tadi untuk apa? Kita belajar ni tadi supaya kita boleh berubah menjadi orang yang baik. Ini kata sifat yang asal. Kita lahir, sifat asal kita baik. Kita tak ada hasad dengki dengan orang. Ya. Kita baik, semua baik. Ya. Baik, kita akhlak kita cukup baik. Tapi bila kita telah akil dan balik, akal kita mula dah dikuasai oleh nafsu, dah sampai dah kesempurnaan nafsu itu. Bila kita ada akal, dah pandai fikir. Dan nafsu kita dah sampai, dah balik. Dah sempurna nafsu. Itu yang kita nak pada perempuan, kita nak pada reta. Kita dah pandai rasa nak ambil reta orang lain. Kita dah pandai nak ada, nakkan kemuliaan, nak itu, nak ini. Padahal telah diajar kepada kita daripada sudut lafaz ibadat, semuanya lillahi ta'ala, kerana Allah, demi Allah, tak ada sebab lain. Bukan sebab harta, bukan sebab makhluk, bukan sebab apa-apa. Apa yang kita cari selama ni, apa yang kita dapat? Yang kita cari selama ni, apa yang kita dapat dalam hidup ni? Cuba tanya diri masing-masing. Jangan buang masa. Kalau kita buang masa, rugi. Sebab masa ni terus berjalan. Dan masa terus berjalan ini, kita tidak ubah diri kita. Sampai bila? Sampai bila? Maka tatkala itu, kita jadi orang yang khasir. Orang yang dirugikan. Ini Allah. Dalam ayat yang kita hafal semua. Wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi, jangan kita berada dalam golongan orang yang rugi. Tak ada apa-apa. Ya. Kita kata kita telah berjaya. Itu masalah dia. Kita rasa. Maka kita ukur dengan syariat kita. Kita bertambah baik tak pada sudut syariat. Ya. Itu guru saya cakap. Orang munafik semayang. Tapi satu tak ada dalam diri orang munafik. Dia kata, kasih. Dia benci sampai mati. Sifat benci dia tu. Dia bencikan Sayyidina Rasul. Maka, ketika dia tak boleh buang benci itu tadi. Dia tak boleh buang benci. Dia tak boleh tukar kepada kasih. Itu yang datang sudut mengkhianatan. Datang sudut nak zalim, nak menzalimi. Ya. Orang munafik sama Rasulullah salat. Sama. Tapi tak ada dalam diri dia tu kasih. Kerana mereka ni sentiasa membenci. Saat orang yang penuh hatinya dengan kebencian, saat itu berlaku banyak perkara. Ini yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya. Mula nak menipu. Ya. Padahal mereka tipu diri mereka sendiri. Ya. Islam tak jadi apa-apa pun. Orang Yahudi, orang munafik buat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tak jadi apa. Maka umat Islam dapat Madinatul Munawwarah. Buatlah macam mana? Ya. Maka golongan itu tetap dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita orang degil. Ya. Kita masih tak boleh buang degil.
Orang mukmin sifat dia bukan degil. Orang mukmin sifat dia taat. Bukan degil, tuan-tuan. Degil ni sifat orang yang selain mukmin. Ini yang Allah ajar kita. Innama yu'minu bi ayatina alladziina apa dia? Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukkiru biha kharru. Kharru. Sifat dia. Sujada. Segera sujud dia. Segera taat dia. Segera berubah dia. Segera taubat dia. Jangan ambil satu je. Segera dia. Segera aku kesalahan dia. Tak ada apa pun. Percayalah. Dalam dunia ni, kita cari kawan-kawan. Percayalah. Saya lalui, tuan-tuan. Ini saya kongsi sikit. Masa tahun 86 ke 84, tak ingatlah. Masa almarhum saya kena masuk ISA tu. Bukan saya. Tuan-tuan ni kan sejuk-sejuk ni dengar. Ustaz ni kata dia, bukan. Ayah saya. Ahli ilmu lagi. Ahli zikir lagi. Semua lagi. Masa tu saya belajar. Siapa sahabat? Tinggal saya, mak saya, adik-beradik saya. Orang yang boleh baca kitab dari muka kulit ke kulit, semua lagi. Itu saya belajar, tuan-tuan. Sebelum itu, jangan takut Ustaz. Kami di belakang Ustaz. Memang betul. Dia duduk belakang, betul lagi. Betul tak? Saya lalu semua, tuan-tuan. Saya lalu benda tu. Lalu. Sebab tu saya cerita ni benda yang saya lalu. Sebab itu, ilmu ajar kita, Al-Quran ajar kita, hadis ajar kita berpegang kepada Allah. Pegang kepada manusia kecewa. Sampai bila kita akan kecewa? Pegang pada harta, kita akan kecewa. Kerana harta ni tak pernah buatkan kita cukup. Tapi syariat suruh kita berusaha. Syariat suruh kita berusaha. Jangan duduk dalam gua pula. Lepas ni mengaji tasawuf. Itu salah tu. Berusaha. Itu dia. Kena usaha. Yang meniaga-meniaga, yang kerja-kerja. Tetapi amal buat kita sentiasa kita tidak lupa Allah. Itu saya kata, dalam dunia ni kita degil, kita sombong, tak nak ubah diri kita. Sampai satu masa dan sampai satu saat kita akan dipaksa patuh dengan Allah. Bila? Akhirat. Siapa pun kita dalam dunia ni, pandai ke kita, hafal Quran ke kita, apa sekali kedudukan kita, sampai di akhirat kita dipaksa patuh dengan Allah. Duduk pada mahsyar, semua orang duduk. Hebatlah, kawan ramai lah macam mana. Duduk pada mahsyar. Semua orang duduk, saya duduk, tuan-tuan duduk. Duduk tetap duduk. Yang nak kena fikir, lama mana aku duduk. Itu nak kena fikir, lama mana aku duduk. Aku duduk sampai 1000 tahun ke? Aku duduk sampai sekejap ke? Satu lahzah ke? Aku duduk sampai 1 hari ke? Aku duduk sampai setahun ke? Selalu tengok diri kita. Perbaiki diri kita. Kita perbaikkan diri kita dari semasa ke semasa supaya kita diterima oleh Allah balik. Itu je. Tuan-tuan nak apa? Tak tahulah. Tuan-tuan nak apa? Saya tak tahu. Tapi saya nak itu, tuan-tuan. Saya nak, saya balik, Allah terima saya balik. Diterima semula oleh Allah. Ini jalan kita. Jalan untuk kita mengharap agar satu hari kita bertemu dengan Allah, liqa' kita. Ni liqa' ni tadi. Dalam ada surah Al-Kahfi kan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada.
Itu dia. Ya. Memang betul kan? Kita baca surah Al-Kahfi, selamat daripada fitnah dan, tapi kalau orang tauhid dia tak betul, selamat tak? Ayat yang terakhir Al-Kahfi kan, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Itu ayat tauhid semua tu. Maka nak selamat daripada fitnah Dajjal, bukan sekadar kita baca ayat terakhir dan terawal pada Al-Kahfi, tapi hendaklah kita beramal dengan ayat daripada Al-Kahfi. Beramal. Kelebihan itu disebut oleh Nabi SAW, memang betul. Tapi kita yang beramal dengan Al-Quran seperti mana yang disebut oleh Rasulullah SAW, iaitu hafizul Quran wa yahmiluha, orang yang hafal Quran dan beramal dengan Al-Quran. Ya. Baik. Kenapa kita ni tadi? Sebab yang ketiga, kita kena meninggalkan tadbir diri. Ya. Sebab dapat engkau meninggalkan tadbir itu, mengetahui engkau akan qadar dan qada Allah Ta'ala. Tiadalah berlaku atas tadbir engkau. Terkadang banyak datang. Tiada daripada tadbir engkau. Ya. Dan sebenarnya bukan engkau boleh mentadbirkan kehendak engkau. Kenapa kita kena tinggalkan tadbir diri? Supaya kita kembali kepada Allah. Kita beriman dengan qada dan qadar Allah. Satu, ya. Kelebihan kita ini mengikut akan tadbir Allah. Satu, kita tak kecewa. Ini sifat yang akan kita dapat. Ya. Sifat yang akan kita dapat. Ya. Kita belajar. Ya. Tak boleh pandai. Tak apalah. Sebab Allah tahu. Kalau kita pandai jadi apa? Ke kita yang tahu? Kita tak tahu. Memang kita ni cergas akal. Macam saya. Saya sekolah agama, tuan-tuan, tak pernah turun nombor 2. Kalau tuan-tuan dengar ni, pandai ustaz, betul tak? Pandai. Tapi saya tak boleh hafal Quran, tuan-tuan. Tak boleh hafal Quran. Tapi Allah bagi anak saya, menantu saya, anak-anak saudara, semua hafal Quran. Kenapa? Jika ini saya punya fikir. Kenapa aku tak boleh duduk situ? Kalau aku duduk situ, mungkin aku sombong. Maka takdirnya tadi, suruh takdir Allah bagi kepada kita, yang sekarang ni tadi, kita boleh duduk tempat sekarang. Mudah-mudahan tempat yang kita duduk ni dijaga juga oleh Allah, dipelihara juga akan perkara yang tidak baik. Ramai orang boleh ada kereta, cari kereta banyak-banyak, tapi tak ramai orang lepas dari sombong. Ramai orang boleh cari ilmu banyak-banyak, tapi tak boleh orang lepas dari sombong. Aku je lah betul dalam dunia ni. Orang lain semua salah. Tu saya selalu cakap, bila kita salahkan diri kita, dengan ilmu yang ada pada kita, padahal Nabi SAW bagi tahu kita, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang ada ilmu, orang ada akal, sentiasa muhasabah diri, sentiasa cari salah diri, bukan cari salah orang. Sana salah, sini salah, itu salah. Ya. Itu saya ingat satu kalam hikmah. Dia kata, kalau kamu nak ukur diri kau dengan Allah Ta'ala, ukurlah. Macam mana engkau inginkan kesempurnaan
atas orang lain pada diri kau. Tuan-tuan tak faham. Kita kalau dengan orang, kita nak orang suka kita, orang belanja kita, orang senyum kat kita. Tapi kita buat tak dengan Allah macam tu. Kita buat tak apa kesukaan Allah. Kita tak buat apa yang Allah benci dalam hidup. Kita tak buat apakah yang Allah tidak redha dalam hidup. Apa yang kita suka orang buat dekat kita, dan kita tak suka kalau orang buat macam ni, tak baik untuk kita. Tanya diri, aku buat dengan Allah macam tu tak? Betul saya kata, kita nak semayang tepat waktu, tak boleh. Kita masih takhirkan semayang kita. Kalau kita golongan orang yang masih lewatkan semayang kita, padahal Allah sebut dalam Al-Quran, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Macam mana kita nak kata kita orang bagus? Hatta semayang sendiri kita tak boleh jaga. Semayang kita tak boleh jaga. Nak kata kita orang bagus? Jangan kata puasa, jangan kata Quran, jangan kata zikir, jangan kata salawat. Semayang tu kita gagal sampai umur sekarang. Kalau kita kenduri kenara, kita lewat juga. Ada. Kita kahwinkan anak, contohnya. Kita lewat semayang. Kalau kita pergi semayang, kita rasa rugi. Nanti salah cakap ni, lagi. Oh, ada. Oh, pergi semayang 10 minit. Oh, 10 minit, 20 orang balik saja. Ada. Jadi kita teringat duit lagi pada Allah Ta'ala. Mana kita tak kenalah Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kita besarkan akan keutamaan duit tu lagi daripada Allah. Padahal siapa yang membesarkan Allah, maka Allah cukupkan seluruh perkara dalam hidup dia. Dia akan hantar orang yang baik pada kita. Dia hantarkan isteri yang baik pada kita. Dia hantarkan anak yang baik pada kita. Dia hantarkan rezeki yang baik kepada kita. Maka semua ini adalah takdir, tadbir Allah. Kau buat baik, aku bagi perkara yang baik dalam hidup kau. Ya. Baik, tuan-tuan. Maka kata, orang yang punya akal yang sempurna, kata, maka tiadalah memperbuat bina rumah pada tempat yang tiada kuat. Orang yang akal yang sempurna, dia takkan buat rumah pada tempat yang tak kuat. Tempat tu nak roboh dia buat. Begitulah orang yang sempurna akal, dia takkan buat benda yang merugikan dia. Wah, kalau aku lalai, aku rugi. Kita buat juga. Tapi masalah kita macam tu. Benda hak rugikan kita, yang tu yang kita masih buat. Benda yang menguntungkan kita, kita tak nak buat. Dan setiap apa yang kita dapat, selalu kita tak nak lihat diri kita. Inilah kesalahan kita yang paling besar dalam hidup. Kita selalu tengok orang. Selalu tengok orang. Dalam kereta tadi saya bercakap. Saya kata kalau saya bercerita pasal isteri, nanti suami pula kata isteri salah. Kita bercerita pasal suami, isteri kata suami salah. Bila kita dengar diri sendiri mengaku salah, aku tak melakukan tanggungjawab yang sebenarnya, yang sempurnanya. Kalau anak, mesti ada simpan, kan? Ayah saya salah, mak saya salah. Kalau ayah dan ibu, mesti anak aku salah. Pernah tak kita fikir, kenapa kita menemui satu keluarga yang penyayang, yang baik, yang salihah, ada kawan-kawan, ada anak, ada ibu, ada adik-beradik yang baik, yang Allah kurniakan kepada mereka. Sebab apa? Sebab cuba tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Sayyidina Aisyah, ketika
dia nak minta diadili. Sayyidatina Aisyah kata Rasulullah salah. Cari, ya, akhirnya yang menjadi hakim pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar. Ya. Ayah kepada Sayyidatina Aisyah. Bila Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Sayyidina Aisyah, apa masalah ni? Sayyidina Aisyah kata, Rasulullah salah. Sayyidina Abu Bakar bangun memarahi akan Sayyidina Aisyah. Ya. Sayyidina Abu Bakar kata, nanti aku pukul kau. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Rasulullah kata, Rasulullah berada di depan Siti Aisyah. Nampak? Rasulullah kata, ini isi aku, wahai Abu Bakar. Nampak tak? Orang yang kata kita salah, Rasulullah bela. Boleh ikut akhlak tu. Boleh ikut akhlak tu. Dan akhirnya Siti Aisyah meminta maaf kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya kata. Kalau nak dapat isteri yang baik, jadi suami yang baik. Kalau nak dapat suami yang baik, jadilah berusaha menjadi isteri yang baik. Kalau nak dapat anak-anak yang baik, bersungguhlah jadi ibu ayah yang baik. Kalau nak dapat ibu ayah yang baik, kita tempat anak, jadilah anak-anak yang baik. Kalau kita nak kawan kita baik, jadilah kita orang yang baik, baru dapat kawan yang baik. Kalau kita sendiri tak baik, Allah akan jumpakan kita kepada golongan yang tak baik. Ini laluan hidup kita. Hari ini kita kata orang, besok orang kata kita. Hari ini kita pulau orang, besok orang akan pilaukan kita. Hari ini kita marah orang, besok kita akan jumpa orang marah kita. Ya? Kita bawa kereta tengah jalan, penanya orang, brek. Tunggu tak lama lagi, ada orang penanya kita pula depan. Ya? Jadi persoalan semua cerita yang saya bawa cerita ni apa? Berusaha ubah diri menjadi seorang hamba Allah yang baik. Kita akan dianugerahkan oleh Allah semua perkara baik. Tak? Kita pun tak berhenti kata orang, macam mana orang nak berhenti kata kita? Masalahnya, kita kata orang boleh, orang kata kita tak boleh. Tak adil lah macam tu. Dunia ni bukan dunia kita. Hak boleh kata kita, hak tak boleh balas balik, siapa dia? Tuan-tuan fikir balik. Balik fikir. Ya, baik. Sambung sikit lagi. Sekejap je, 8:30. Baik, tuan-tuan. Maka sebelum jadi bina itu, datang qadar itu. Memerintahkan akan dia. Ya. Apabila adalah tadbir daripada engkau itu, dan qadar Allah Ta'ala menyalahkan akan sesuatu yang engkau tadbir itu. Ya, bila kita buat satu perkara, ya, sebelum itu telah datangnya tadbir Allah. Ya, kita tak boleh salahkan Allah sebab Allah telah kurniakan kepada kita ilmu dan akal. Ini dalam surah Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah datangkan kepada dah kepada kita ni apa dia? Allah bagi dah kepada kita jalan petunjuk. Datangkan Nabi, datangkan ulama, ya. Ilmu dah ada. Ketika kita mengikut akal yang berserta dengan nafsu yang tidak selesai,
Yang tu kita lawan Allah Ta'ala. Ya. Baik. Ya Allah. Apabila adalah tadbir daripada engkau itu dan qadar Allah Ta'ala menyalahkan akan suatu yang engkau tadbir itu. Benda kita nak tak dapat. Yang kita hajatkan, aku nak macam ni. Menyalahi akan tadbir Allah. Yang kita nak, yang Allah nak tak sama. Saya lah tuan-tuan, bila cikgu tanya dulu, apa cita-cita kamu? Masa jajah 6, ingat. Saya cakap apa tuan? Saya nak jadi polis. Saya jadi polis tuan-tuan. Masa dulu lah. Saya tak takap pun dengan cikgu. Saya nak jadi ustaz. Tak ada. Walaupun ayah saya ni ustaz. Memang saya minat dengan badan uniform ni daripada dulu. Sebab rumah saya dengan kem askar dekat. Ada selalu tengok saya pula suka tengok kan. Jadi apa cita-cita awak, Ahmad Rizam? Saya nak jadi polis. Tu saya belajar betul-betul tuan-tuan. Nanti saya punya UPSR tu 4A 1C. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tak tahu. Tak dibaginya saya tu. Kalau saya jadi polis tuan-tuan, saya saman tuan-tuan. Motor tak ada road tag apa, lesen mati. Nombor plate tak ikut spek. Dia tak bolehlah duduk macam ni. Baik, itu hebatnya Allah. Kita nak macam ni, tapi menyalahi tak sama. Apa yang berlaku ditadbirkan oleh Allah atas kita, apa yang Allah suruh kita tuan-tuan. Redha. Jadi orang redha. Jadi orang redha. Redha ni susah. Kita pergi pasar. Hari tu boleh lebih duit sikit. Baru lepas boleh dapat apa duit harta paraib. Tak? Pergi beli udang. Belilah, boleh 6 ekor. Sampai di rumah, letak dapur. Sekarang suka tengok telefon, tuan-tuan. Tengok telefon. Kali-kali 6 ekor tadi tinggal 2 ekor. 4 ekor tadi di kena bahan kucing. Jadi buat apa? Ketika itu, ni tadbir Allah. Takbir Allah tuan-tuan. Ketika itu, maka hak aku 2 ekor, hak kucing 4 ekor. Kita pun ambil hak 2 ekor ni tadi. Goreng sedap, ikut selera kita kan. Siap Ida, mari cucu seorang. Sedap tak udang. Balah di cucu. Kita dah ingat tadi, 2 ekor ni tadi, rezeki. Tok Ki kata cucu, Ibrahim makan udang. Tak apa lah, makan kata. Dah latih, buat apa mau mari hari ni. Buat apalah mau mari hari ni. Dah dapat ekor kena bahan kucing. Kata, tinggal 2 ekor. Mu bahan pula. Maknanya, ketika itu tak ada kekecewaan. Kita memandang inilah tadbir Allah. Terbaik. Hebatnya Allah. Itu dia. Jadi,
Kita pun tak apalah, datang redha. Tengah hari tak bolehlah makan udang tuan-tuan. 4 ekor kena bahan di kucing, hak 2 ekor lagi cucu makan. Jadi mikirlah kepala ni. Nyanyilah lagu P. Ramlee, beginilah nasib diriku yang malang, kata dia. Malam pergilah masjid, ada kuliah tuan-tuan. Kita pergi kaki kuliah. Pergi kuliah, lepas kuliah, rupanya ada jamuan. Boleh gak udang? Tak? Apa rezeki udang itu bukan tengah hari, rezeki udang itu belah malam. Maka Allah ajar kita mu reda tak reda. Mu percaya tak percaya. Jika mana rezeki itu telah ada, maka dia tetap menjadi rezeki. Jadi tak payah fikir tuan-tuan. Tak payah fikir. Saya cakap dengan tuan-tuan kan, pernah dalam kuliah. Saya pergi balik kuliah, orang bagi sampul kan. Jadi saya buang duit, saya simpan sampul. Buang dekat kereta dia tengah jalan ni, saya buang duit. Saya tinggal sampul. Sampai saya salah buang, saya kata. Patut buang sampul, ambil tu. Saya buang duit, saya simpan sampul. Lalu sampai rumah saya kata apa? Ya Allah, jika mana siapa yang menemuinya, maka jadikan rezeki atas dia rezeki yang baik. Jadi kerja buat tu memang bukan kerja kita. Siapa yang tentukan kita buat macam tu? Kalau tuan-tuan nak sampul ke nak duit? Saya tanya tuan-tuan. Saya tanya siapa pun dia akan kata, tapi kerja buat yang berlaku itu, ketentuan yang berlaku itu telah Jangan fikirlah tuan-tuan. Kereda-reda. Kita kadang-kadang satu bahagian kita reda, satu bahagian kita tak reda. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan keluar-keluar kulit tuan-tuan hitam, reda tak? Tuan-tuan reda. Mana ada apa dok putih kata. Ada orang keluar putih. Nampak? Terimalah. Itu dia. Baik. Ini yang kita takut. Lalu Nabi mohon perlindungan, ya Allah, aku berlindung ke atas engkau daripada segala ketentuan yang tidak baik. Itu kerja hamba. Baik, sikit lagi. Maka apa juga faedah tadbir engkau tiada boleh melawan qadar. Kita tak boleh lawan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jangan lawan. Dan hanya sayugia bahawa adalah tadbir itu bagi yang memegang qadar itu. Siapa yang memegang qadar itu? Dan yang keempat, wallahu alam. Cukup dah. 8.40. Jadi tuan-tuan, apa kita nak ambil pegang? Kita belajar menerima segala ketentuan Allah dan ikut jalan ilmu dia, yang ni ikhtiari kita. Maka ikhtiari kita ni berusaha kita memperbaiki diri dengan kita berharap akan pertolongan Allah. Ini kena. Maka kerja buat kita kena buat sebab kita hamba Allah. Ada syariat, maka ikut syariat. Itu dia, doa. Lepas tu kata guru saya, bila kita dapat buat baik, dia kata, maka bersyukurlah. Dan ketika kita jatuh kepada kesalahan, maka bertaubatlah. Saat kita tidak kuat, maka penuhkan hatimu dengan harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah dapat memimpin diri kita
kepada jalan yang baik. Supaya apa? Supaya kita ini sedari kita tidak ada daya dan upaya, melainkan dengan pertolongan Allah, dengan ketentuan yang baik daripada Allah. Lalu kita sentiasa bersangka baik dengan Allah. Hebat orang ni. Kalau kita boleh macam tu, hebat. Ya. Kita orang hebat. Ya. Orang hebat ini bukan orang yang namanya gah, ilmunya banyak. Tapi orang yang hebat adalah orang yang dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan akhirat. Ya. Baik, setakat ni je. Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan tolong doakan. Besok saya nak balik ke Selangor. Ya. Kemudian saya nak teruskan lagi perjalanan ke Melaka. Ya. Tuan-tuan tolong doa ya. Minta saya sihat. Ya. Dan husnul khatimah. Jangan panjang umur, sihat. Ya. Sihat. Kalau sihat pendek umur pun tak apa. Kadang orang tanya saya, Ustaz, kenapa Ustaz selalu cakap tak nak panjang umur, tak nak panjang umur? Saya doakan tuan-tuan panjang umur. Ya, tuan-tuan dengan doa saya panjang umur. Kenapa? Biar saya pergi dulu, tuan-tuan boleh semayangkan jenazah saya. Tapi kalau tuan-tuan pergi dulu, siapa nak semayangkan jenazah saya? Tuan-tuan, ya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolonglah pimpin kami semua ya Allah ke jalan Engkau yang lurus ya Rahman Rahim. Ya Allah, salah-salah kami maafkanlah ya Allah. Silap-silap kami ampunkanlah ya Allah. Bodoh-bodoh kami pandaikanlah ya Allah. Lalai kami ingatkanlah ya Allah. Jauh kami dengan Kau dekatkanlah ya Allah. Sakit-sakit kami sihatkanlah ya Allah. Sakit-sakit kami sihatkanlah ya Allah. Sakit-sakit kami sihatkanlah ya Allah. Masalah kami selesaikanlah ya Allah. Hati-hati kami yang jahat ni baikkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mengaji ni kerana kami ingin jadi orang yang baik. Kami nak sangat jadi orang yang baik. Kami bersungguh-sungguh untuk jadi orang yang baik. Ya Allah, kurniakanlah dan qabullah segala hajat kami, ya Allah, dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.